Kemajuan teknologi dan maklumat ICT merupakan salah satu faktor pendorong ke arah wawasan 2020. Bagi mencapai matlamat ini, kerajaan telah melaksanakan satu koridor raya multimedia MSC untuk pencapaian jangka masa panjang demi merangsang pertumbuhan ICT di Malaysia. E-Kerajaan merupakan salah satu daripada 7 aplikasi yang telah dilancarkan oleh MSC bagi menyokong operasi dan penyampaian maklumat. Oleh itu, pelaksanaan E-Kerajaan ini telah memberi kesan secara langsung terhadap pembangunan dan pentadbiran kerajaan di Malaysia. Seterusnya, kelebihan dan kelemahan E-Kerajaan, di mana kami dapati terdapat 3 kelebihan dan 3 kelemahan E-Kerajaan. Kelebihan yang pertama iaitu ketulusan dan accountability kerajaan dapat dipertingkatkan, di mana kerajaan itu dapat menyediakan akses mudah dengan memberikan maklumat, dasar dan peraturan kepada rakyat. Dengan itu, rakyat itu sendiri dapat mengakses maklumat dan menerima segala maklumat kerajaan melalui sistem E-Kerajaan itu sendiri. Contohnya, rakyat ingin mendapatkan maklumat mengenai pendidikan. Iaitu mereka hanya mengakses sahaja apa-apa maklumat dalam sistem E-Kerajaan itu. Yang kedua, peningkatan penyampaian perkhidmatan, di mana kerajaan itu dapat mengurangkan kaedah birokrasi dan dapat menjimatkan kos dalam sesuatu kerja, seperti mereka dapat mengurangkan kertas manual kerja. Sebelum itu, mereka juga dapat mengurangkan penggunaan infrastruktur fizikal. Contohnya, sekiranya rakyat ingin membuat sesuatu urusan kerajaan seperti ingin memohon permit ataupun lesen, mereka boleh sahaja membuat urusan di atas talian. Dengan itu mereka tidak perlu menunggu lama di kaunter ataupun pergi ke pejabat kerajaan itu sendiri. Dengan itu rakyat dapat mudah mengakses dasar yang dibuat oleh kerajaan agar program yang dimiliki oleh kerajaan itu dapat terus berjalan dengan lancar. Dan yang ketiga, pertumbuhan ekonomi dan transformasi digital. Ini kerajaan boleh memacu pertumbuhan ekonomi dengan menggalakkan celik digital, inovasi dan keusahawanan. Dengan itu, generasi muda tu akan mahir dan pintar dalam penggunaan digital. Dengan itu, mereka dapat menarik pelaburan, dapat memupuk industri digital dan mencipta peluang pekerjaan dalam sektor teknologi. Kesannya, kerajaan itu berpotensi untuk mengubah tadbir urus dan penyampaian perkhidmatan awam dengan memanfaatkan teknologi. Manakala kelemahan E-Kerajaan ini iaitu keboleh capaian dan jurang digital. Segelintir rakyat ini kurang mempunyai pemahaman dan kepakaran mengenai teknologi, terutamanya golongan warga tua. Golongan ini tidak didedahkan tentang cara penggunaan dan kepentingan digital. Kesannya, golongan ini akan lambat mengetahui sesuatu maklumat kerajaan ataupun mereka tidak mengetahui langsung tentang isu-isu terkini yang dikeluarkan oleh kerajaan itu. Bukan itu saja, penglibatan rakyat dalam penggunaan E-Kerajaan juga akan berkurang disebabkan mereka tidak mempunyai kesedaran awam, kemahiran ataupun kepercayaan terhadap sistem E-Kerajaan ini. Kesannya, ketidaksamaan dan penyampaian perkhidmatan boleh berlaku dengan adanya individu yang masih tidak mahir dengan digital. Dua dalam E-Kerajaan iaitu sistem keselamatan E-Kerajaan yang masih belum kukuh dan selamat sepenuhnya, sehingga berlakunya kebimbangan oleh pihak kerajaan. Dalam E-Kerajaan ini, segala maklumat mengenai rakyat seperti maklumat peribadi, kewangan, kesihatan atau sebagainya akan disimpan dalam sistem E-Kerajaan ini. Apabila berlaku kebocoran mengenai data-data peribadi mereka ini, akan membahayakan individu dan masyarakat keseluruhannya. Bukan itu sahaja, kemungkinan segala maklumat yang dicuri ini akan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Kelemahan yang ketiga pula iaitu pergantungan teknologi yang semakin tinggi. Kelemahan ini akan timbul apabila berlakunya infrastruktur yang tidak mencukupi atau berlaku gangguan dalam penyampaian perkhidmatan. Contohnya, sekiranya majoriti rakyat ini terlalu bergantung kepada teknologi dalam membuat sesuatu urusan kerajaan di atas talian, ini akan menyebabkan orang lain sukar untuk mengakses dalam menggunakan E-Kerajaan itu dalam masa yang sama. Dengan itu, apabila berlakunya pergantungan teknologi yang tinggi oleh rakyat, akan mencetusnya kelemahan dalam E-Kerajaan itu juga.
Seterusnya, saya akan menyerahkan kepada isu dan cabaran e-kerajaan. Seterusnya ialah isu dan cabaran, di mana antara isu yang wujud ialah daripada aspek ketersediaan infrastruktur dan akses internet, di mana isu ini merupakan antara isu utama dalam melaksanakan e-kerajaan di Malaysia. Walaupun terdapat akses internet yang tersedia di kebanyakan kawasan Malaysia, namun kualiti sambungan masih menjadi kebimbangan. Ini secara tidak langsung akan menghalang akses berkesan kepada perkhidmatan e-kerajaan dan seterusnya menjejaskan kebolehpercayaan berinteraksi dengan platform e-kerajaan. Seterusnya, antara isu yang wujud ialah daripada aspek keselamatan data, di mana keselamatan data ini merupakan isu yang sangat penting dalam penggunaan e-kerajaan. Data-data yang dikumpul mungkin mengandungi data peribadi, rahsia negara ataupun data-data sensitif yang lain. Sekiranya isu ini tidak dibendung dengan baik, ini akan mengakibatkan kebocoran data, kecurian identiti ataupun gangguan kepada sistem e-kerajaan itu sendiri. Dan yang terakhir sekali, antara isu yang wujud ialah daripada isu literasi digital, di mana terdapat sesetengah individu yang tidak mempunyai kemahiran dan pengetahuan untuk menggunakan sistem e-kerajaan. Dengan ini, beberapa usaha perlu dilakukan dan perlu ditambah baik dalam usaha meningkatkan kadar literasi digital, terutamanya dalam kalangan masyarakat di Malaysia, seperti bengkel-bengkel ataupun program-program pendidikan yang berkesan untuk mendedahkan tentang penggunaan sistem e-kerajaan. Seterusnya ialah transformasi e-kerajaan. E-kerajaan merupakan satu transformasi penawaran perkhidmatan awam daripada pihak kerajaan yang dahulunya dijalankan secara manual tetapi kini dijadikan secara elektronik. Objektif pertama pelaksanaan sistem e-kerajaan ini adalah untuk memperbarui dan mempertingkatkan keberkesanan dan kecekapan sistem pentadbiran kerajaan dan menjadikan pemangkin kepada pembangunan MSC. Seiring dengan pembangunan e-kerajaan, pelbagai usaha telah dilakukan untuk menggalakkan orang ramai menggunakan aplikasi ini. Seterusnya ialah transformasi digital yang diperkenalkan kerana teknologi maklumat dan komunikasi ICT memainkan peranan penting sebagai pemangkin kepada pembangunan dan inovasi sebuah tamadun manusia. Teknologi ICT dilihat dapat menjadikan aktiviti pengurusan dan pentadbiran negara berjalan dengan lebih sistematik dan teratur. Kerja-kerja seperti pengurusan dokumen, permohonan, pemprosesan dan sebagainya menjadi lebih cepat dan efisien. Keadaan ini bukan sahaja dapat menjimatkan masa, bahkan menjimatkan tenaga dan wang pembelajaran bagi pihak kerajaan maupun rakyat itu sendiri. Kesan e-kerajaan. Kesan positif. Yang pertama, dapat membantu meningkatkan kecekapan kerajaan dan juga rakyat. Ini dikatakan demikian kerana e-kerajaan yang wujud dapat menjimatkan masa dan juga kos. Pengurangan dalam proses menghasilkan kertas kerja dapat membantu pihak kerajaan untuk memproses kerja dengan lebih cekap. Selain itu, dapat meningkatkan akses perkhidmatan e-kerajaan yang diwujudkan telah menjadi platform utama kepada penjawat awam kerana ianya lebih mudah untuk diguna pakai. Pelbagai perkhidmatan yang boleh disediakan dan mudah untuk diakses oleh rakyat, contohnya, rakyat boleh mengakses perkhidmatan kerajaan dari rumah. Yang ketiga, bermanfaat dalam membantu meningkatkan accountability dalam kerajaan. Agensi kerajaan kini lebih mudah untuk menerbitkan dan menyampaikan sesuatu maklumat kepada masyarakat dalam dan luar negara. Kesan negatif. Yang pertama, ialah meningkatkan risiko keselamatan. Hal ini dikatakan demikian kerana banyak penggondam yang boleh mencuri data dan maklumat sulit berkaitan dengan penggara serta maklumat peribadi individu, sehingga mampu menjejaskan ketenteraman awam. Akhir sekali, meningkatkan jurang digital. Ini kerana sebahagian masyarakat Malaysia masih lagi tidak mahir dalam penggunaan internet dan aplikasi dalam talian, khususnya golongan tua. Ini telah menyukarkan mereka untuk berhubung dan mendapatkan bantuan dari perkhidmatan awam. Secara kesimpulannya, kerajaan harus terus berusaha untuk membangunkan dan mengembangkan inisiatif e-kerajaan bagi menyediakan perkhidmatan yang lebih baik kepada rakyat serta mengukuhkan Malaysia sebagai sebuah negara yang berasaskan pengetahuan dan teknologi. E-Kerajaan Malaysia merupakan salah satu usaha transformasi digital kerajaan yang bertujuan untuk memodernkan penyampaian perkhidmatan awam serta mempercepatkan proses kerajaan dalam menguruskan urusan pentadbiran negara.